Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Nur Azira Awang dalam Buletin Pahang 3 November 2021. Kerajaan Pahang memperuntukkan sebanyak 7.5 juta bagi persediaan menghadapi bencana banjir di negeri ini yang dijangka berlaku akhir tahun ini. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, ia termasuk 2.5 juta kos bekalan barangan keperluan makanan seberat 199 tan dihantar secara berperingkat ke 140 pangkalan hadapan seluruh negeri bermula dengan Pulau Tioman pada 30 Oktober lalu. Kita sentiasa sedia sebab banjir ini kita boleh katakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan dan ianya boleh dikatakan setiap tahun berlaku. Sama ada banjir besar ataupun kecil ataupun banjir kilat. Jadi sebab itulah hari ini sebagai contohnya baru 3 bulan 11 banjir kalau mengikut ramalan mungkin akhir bulan 12 ataupun bulan 1 itu ramalan lah. Tapi kita telah pun menghantar barangan. Maknanya kita dah keluar kos 2.5 juta. Dan keseluruhan duit kita telah peruntukkan sebanyak 7.5 juta. Sekiranya keadaan benar-benar berlaku. Beliau berkata demikian selepas merasmikan flag off pelancaran misi penghantaran bekalan keperluan bencana Monsun Timur Laut 2021-2022 di pekarangan Majlis Daerah Jerantut hari ini. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pengerusi Jawatan Kuasa Perpaduan, Kebajikan Masyarakat, Pembangunan Wanita dan Keluarga Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Shahaniza Syamsuddin, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang Encik Zulkhairi Zainul Abidin, Pegawai Daerah Jerantut Puan Khairul Nisa Aris serta Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosdi berkata, keupayaan Negeri Pahang dalam menangani situasi banjir di tahap yang baik melalui kemahiran dan pengalaman yang dimiliki. Kita mempunyai pengarah JKM pun yang sangat berpengalaman, pernah melalui beberapa kali keadaan banjir ini. Jadi ini bukan satu perkara yang baru pada kerajaan negeri. Saya ucapkan terima kasih kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang memang sentiasa siap siaga untuk menghantar bantuan ke pangkalan hadapan untuk kita menghadapi musim banjir. Dan ini saya juga ucapkan terima kasih kepada Pengerusi Jawatankuasa Bencana Negeri yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak dan juga Esko yang bertanggungjawab. Menurutnya lagi, barangan keperluan yang diberikan meliputi 9 item yang berkualiti, selamat dan bersih serta disimpan di pangkalan hadapan yang telah disanitasi dan telah melalui proses pest control. Saya meninjau tadi melihat barang-barang keperluan walaupun sebelum ini telah diberitahu kepada saya. Ianya meliputi beras, sardin, minyak, kemudian ayam dalam tin, biskut dan saya rasa memang memadai dan mencukupi lah. Ya. Kita berdoa supaya tidak berlaku banjir di negeri kita. Tapi saya ucapkan terima kasih juga kepada Kerajaan Persekutuan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Menteri Malaysia kerana telah menaikkan bantuan kepada mereka yang terkesan banjir daripada RM500 kepada RM1,000. Dan begitu juga semua mereka yang terlibat pada banjir yang lepas telah pun mendapat bantuan sebanyak RM500. Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC yang diberikan merupakan suatu penghargaan di atas usaha keras yang dilakukan dalam kerjaya yang diamanahkan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosdi Wan Ismail berkata, ia diberikan kepada seseorang pekerja setelah melepasi kriteria tertentu yang ditetapkan. Kerana kita tahu sebagai manusia, kita semua suka diiktiraf. Dia panggil recognition. Tetapi dalam usaha untuk mengiktiraf ini sudah tentulah pelbagai proses perlu dilalui. Dan kita juga untuk memastikan bahawa mereka yang mendapat anugerah ini adalah yang benar-benar layak. Dan tidak juga bermakna mereka yang belum dapat APC ini tidak layak. Cuma ada yang lebih layak daripada kita ketika itu, tahun itu. Jadi kepada yang berjaya, saya ucapkan syabas dan tahniah. Kepada yang belum berjaya, jangan putus asa. Mungkin belum sampai masa kita lagi.
Dan kalau boleh, secara diam-diam, kita harus meneliti, mengkaji bagaimana dia boleh mendapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Mungkin ada kelebihan-kelebihan yang kita tidak ada. Oleh itu kita kena belajar. Kehidupan kita seharian ialah belajar sehinggalah kita meninggal, sehingga kita mati. Sebab itulah saya sendiri pun dalam proses pembelajaran. Sebab itulah kita kena terus belajar dan mencari sesuatu yang positif untuk diri kita dan juga untuk organisasi kita. Beliau berkata demikian pada Majlis Ramah Mesra bersama Penjawat Awam Daerah Jerantut dan penyampaian anugerah khidmat cemerlang APC PDT Jerantut di Dewan Majlis Daerah Jerantut hari ini. Turut hadir Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Pahang, Datuk Seri Dr. Salihuddin Ishak, Pegawai Daerah Jerantut, Puan Khairunisa Aris serta Barisan Esko Kerajaan Negeri Pahang. Pada majlis berkenaan, Kerajaan Negeri turut menyampaikan sumbangan RM10,000 sebagai tanda pengiktirafan kepada Majlis Daerah Jerantut atas pencapaian 5 bintang yang diperoleh. Dalam pada itu, Datuk Seri Haji Warosdi berkata, setiap pekerja seharusnya menguasai kemahiran dalam bidang kerja masing-masing sekaligus bersedia apabila dinilai pada bila-bila masa. Kena mengetahui bidang masing-masing dengan penuh kepakaran. Kalau kita berkemahiran, berilmu tinggi, berpengetahuan dalam bidang kita, bermakna kita adalah seorang yang sangat produktif. Dan yang kedua, kita ambil tahu bab kerja kita. Dan maknanya, tuan-tuan datang ni buat kerja, tidak ada agenda lain. Ada fokus tumpuan terhadap kerja kita. Kalau orang tanya, sebagai contohnya, kalau kita barisan hadapan di kaunter, orang tanya kita boleh jawab. Katanya lagi, anugerah yang diberikan adalah suatu usaha kerajaan negeri yang berterusan untuk hargai mereka yang benar-benar mahir dan pada masa yang sama, mereka yang belum mahir perlu terus berusaha untuk memperolehnya pada masa akan datang. Seramai 15 orang pengusaha rumah rakit di tebing sungai di Taman Negara Kuala Tahan menzahirkan rasa gembira dan bersyukur selepas menerima lesen pendudukan sementara LPS. Lebih 25 tahun mengusahakan rumah rakit, Puan Wan Jamaliatun Akmawan Ahmad 47 berterima kasih dan gembira dengan pemberian LPS oleh kerajaan negeri. Beliau juga sangat bersyukur atas keprihatinan Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang yang mengambil berat tentang pengusaha-pengusaha rakit di sini. Lebih menggembirakan, Datuk Seri Haji Warosdi meluluskan bantuan sebanyak RM2,000 kepada setiap pengusaha untuk baiki rumah rakit yang mengalami kerosakan. Bagi Puan Wan Hanizah Wan Ahmad 50, turut menghargai LPS yang diterima dan berharap agar dapat berniaga kembali seperti biasa. Katanya, berniaga di sini memang mengharapkan kedatangan pengunjung ke Taman Negara. Namun sejak wabak COVID-19 melanda, memang mereka terus kehilangan punca pendapatan. Seorang lagi pengusaha, Puan Nur Faizah Muhammad Ripa 37 dan suaminya, Encik Muhammad Sukri Hussein 42, menghargai usaha yang dilakukan kerajaan negeri buat mereka. Katanya dengan bantuan ini mereka lebih bersemangat untuk menjalankan kembali perniagaan apabila pelancong mula masuk ke sini. Kerajaan Pahang telah memutuskan setiap pembangunan baru di negeri ini perlu menyediakan tapak bagi pencawang telekomunikasi di kawasan tersebut. Pengerusi Jawatankuasa Sains, Teknologi Hijau, Komunikasi dan Multimedia Negeri Pahang, Yang Berhormat Datuk Muhammad Fakhruddin Muhammad Arif berkata, ini kerana perkhidmatan telekomunikasi merupakan utiliti ketiga selepas elektrik dan air. Dalam kebenaran merancang tak ada lagi sebagai utiliti ketiga. Dan perumahan-perumahan seperti ini kita akan memberikan sikit perhatian. Pihak KMM akan beri perhatian di mana kita ingin memastikan bahawa liputan internet itu dapat disampaikan kepada rakyat. Dan juga di mana perumahan baru, kita nak minta supaya kebenaran merancang ini mesti dimasukkan keperluan menyediakan infrastruktur untuk menyediakan infrastruktur jalur lebar di kawasan perumahan-perumahan baru. Beliau berkata demikian ketika ditemui Unit Komunikasi dan Media Pahang UKOM selepas mengadakan lawatan ke Menara Telekomunikasi
ke kawasan Inderapura semalam. Turut hadir Ahli Dewan Negeri Inderapura Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syafiq Fauzan Sharif dan Pengarah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM Pahang, Encik Muhammad Faizal Makno. Sementara itu, Encik Muhammad Faizal berkata, sebuah infrastruktur telekomunikasi baru sedang dalam proses pembinaan di kawasan Inderapura dan dijangka dapat beroperasi hujung bulan ini bagi menampung kapasiti penduduk yang bertambah. Menurut beliau, masalah yang diterima pihaknya adalah berkaitan liputan yang lemah disebabkan kapasiti pengguna yang tinggi. Sementara itu, menurut Yang Berhormat Datuk Seri Haji Syafiq Fauzan, perkhidmatan internet di kawasan ini sangat diperlukan memandangkan ia menampung kira-kira 4,000 rumah. Katanya, tambahan dalam masa sekarang yang mana penggunaan internet menjadi satu keperluan penting dalam penggunaan seharian, jadi capaian internet di kawasan ini diharap dapat ditingkatkan secepatnya oleh pihak-pihak telekomunikasi terlibat. Pahang mencatatkan sebanyak 316 kes baru COVID-19 hari ini dengan Kuantan terus menjadi daerah paling banyak kes. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 113 kes, diikuti Jerantut 37 kes, Maran 33 kes dan Bentong 29 kes. Selain itu, Lipis pula mencatatkan sebanyak 23 kes, Pekan 21 kes, Raup 18 kes, Temeloh 15 kes, Bera 11 kes, Cameron Highlands 9 kes dan Rompin 7 kes. Sehubungan itu, JKNP mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin COVID-19. Sentiasalah mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara betul, menjaga jarak fizikal 1 meter, kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau gunakan cecair pembasmi kuman dan segeralah ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti kami di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Terus bersama Pahang Media bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Assalamualaikum.